Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sambungan daripada siri 1, kali ini adalah siri 2, Matematik tingkatan 5, bidang pembelajaran sukatan dan geometri bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, untuk subtopik 5.2, pembesaran, bersama Cikgu Hafiz Apani, Guru Matematik SMK Raja Pemesri Bainun, Ipoh Perak. Okey, kita terus kepada subtopik 5.2, pembesaran. Untuk standard pembelajaran, menjelaskan maksud keserupaan objek geometri. Apakah maksud keserupaan objek geometri? Jadi gambar di bawah menunjukkan model rumah yang serupa dengan rumah yang sebenar. Hal ini bermaksud model rumah tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan rumah sebenar, walaupun saiz dia berbeza. Okey, seterusnya kita tengok dua objek geometri adalah serupa apabila semua sudut sepadan adalah sama, iaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Semua nisbah sisi sepadan adalah sama, iaitu nisbah PQ bahagi AB adalah sama dengan QR bahagi BC sama dengan RP bahagi CA. Tip bestari, jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran, maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Okey, jika tak sama, maknanya bukan berkadaran. Terus kita tengok contoh. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Okey, kita tengok sudut ABC dan sudut EFG. Macam mana kita nak selesaikan? Kita tengok sudut C. Okey, macam mana kita nak dapatkan sudut C tersebut? Ada dua sudut yang ada dekat situ. Okey, bilangan sudut dalaman, nilai sudut dalaman bagi segitiga adalah 180. Jadi 180 tolak dengan 47 dan tolak dengan 79. Kita akan dapat 54 darjah, yang ini sama dengan sudut G di sebelah kanan. Untuk sudut B, 79 darjah sama dengan sudut F juga 79 darjah. Jika kita tengok sudut A dan sudut E adalah sama dengan 47 darjah. Macam mana kita dapatkan nilai sudut E tersebut? Sama juga proses dia, 180 tolak 79 tolak 54 sama dengan 47. Jadi bagi sepasang segitiga, semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut sepadan adalah sama. Jadi maka segitiga ABC dan segitiga EFG adalah serupa. Seterusnya, apakah hubungan antara keserupaan dengan pembesaran dan bagaimanakah memerihalkan pembesaran? Standard pembelajaran membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan pelbagai perwakilan. Ahli biologi menggunakan mikroskop untuk memerhati sel tumbuhan. Imej yang terhasil melalui mikroskop tersebut mempunyai saiz yang beribu-ribu kali ganda lebih besar daripada objeknya. Adakah objek dan imej yang terhasil memenuhi sifat keserupaan? Seterusnya kita tengok mobilisasi minda 4 daripada buku teks tingkatan 5 matematik muka surat 137. Tujuan membuat perkaitan antara keserupaan dengan pembesaran. Bahan-bahan dia pembaris dan protektor. Jadi kita tengok langkah yang pertama, perhatikan rajah di bawah dengan segitiga A1, B1 dan C1, segitiga A2, B2 dan C2,
Seterusnya segitiga A3, B3 dan C3 masing-masing ialah imej bagi segitiga ABC yang berwarna biru tersebut di bawah suatu pembesaran. Sambungkan titik-titik yang sepadan untuk semua imej segitiga. Jadi tandakan titik persilangan bagi ketiga garis lurus itu sebagai titik P. Okay, kita ambil pensel atau kita ambil pembaris. Seterusnya kita gariskan. Okay, kita mulakan dengan titik-titik A terlebih dahulu. So kita gariskan. Okay, kita akan dapat satu garisan yang lurus. Okay, mengenai semua titik-titik A. Okay, seterusnya kita teruskan garis ke titik-titik C. Kita akan dapat sebegitu rupa. Dan untuk titik-titik B, okay, kita akan dapat garisan, tiga garisan tersebut. Dan ada di tengah-tengah, dia adalah garis yang bersilang dan kita wakilkan dengan titik ataupun huruf P. Okay. Jadi apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, nisbah panjang sisi sepadan adalah sama bagi semua segitiga. Okay, nisbah panjang sisi sepadan adalah sama bagi semua segitiga. Dan yang kedua, sudut sepadan juga adalah sama. Jadi kita boleh tengok hasil daripada mobilisasi minda 4, objek dan imej di bawah satu pembesaran adalah serupa. Okay, seterusnya pembesaran, masuk pembesaran, suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Kita tengok ada satu titik pembesaran, okay, titik P dan ada satu objek dan kita wakilkan satu titik dengan huruf A. Seterusnya, kita gariskan daripada titik pembesaran, pusat pembesaran ke arah titik-titik di objek tersebut dan terlebihkan di belakang. Dan kita boleh dapat satu imej di belakang. So, titik P okay, ke titik A prime, okay, kita boleh dapatkan dengan faktor skala dia K sama dengan okay, P A prime bahagi nisbah P A. Okay, kita akan dapat nilai faktor skala tersebut. Secara umumnya, faktor skala K bagi suatu pembesaran dapat ditentukan seperti berikut. Okay, formula yang pertama, K sama dengan jarak titik sepadan imej dari P bahagi jarak titik objek dari P. Ataupun kita boleh dapatkan faktor skala K panjang sisi sepadan imej bahagi dengan panjang sisi objek. Nilai faktor skala yang berbeza mempunyai kesan perbezaan pembesaran yang berbeza. Okay, kita tengok faktor skala K. Okay, yang pertama, jika K lebih besar daripada 1, okay, saiz imej mesti lebih besar daripada saiz objek. Jadi kedudukan imej terhadap pusat pembesaran P berada di sebelah yang sama dengan objek. Okay, dan dia berada di sebelah belakang objek dan kalau kita tengok dekat situ, saiz dia adalah lebih besar daripada objek. Okay, imej yang berwarna pink, objek yang berwarna biru. Jika K ataupun faktor skala sama dengan 1, okay, macam mana pula dia punya saiz imej? Saiz imej ataupun dia adalah sama saiz imej dengan objek. Kedudukan imej berada di sebelah yang sama dengan objek dan dia berada betul-betul di ruangan objek dan imej. So maksudnya disekalikan lah. Okay, objek dan imej adalah dia punya luas adalah sama, dia punya saiz juga adalah sama. Okay, untuk faktor skala lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, macam mana pula saiz imej dia? Saiz imej adalah lebih kecil daripada saiz objek. Jadi macam mana kedudukan imej berada di sebelah sama dengan objek dan kalau kita tengok dekat situ, dia adalah lebih kecil. So, dia berada di antara titik atau pusat pembesaran dengan objek. So, dia berada di tengah-tengah yang berwarna pink tersebut. Objek adalah yang berwarna biru. Jika faktor skala K lebih besar daripada -1 dan lebih kecil daripada 0, okay, maknanya dia akan mendapat nilai negatif. So, saiz imej dia adalah lebih kecil daripada saiz objek. Kedudukan imej terhadap pusat pembesaran P berada di sebelah yang bertentangan dengan objek.
Okey, dia berada di antara tersebut. Okay, seterusnya kita tengok jika faktor skala K sama dengan negatif 1. Okay, size image sama size dengan objek, tetapi kalau kita tengok kedudukan image berada di sebelah yang bertentangan dengan objek, tetapi size dia adalah sama. Dan yang terakhir, jika faktor skala dia K lebih kecil daripada negatif 1, size image adalah lebih besar daripada size objek, tetapi dia berada di sebelah yang bertentangan dengan objek, dan dia kalau kita tengok dekat situ, image dia adalah lebih besar daripada objek pink, ada berbeza dengan objek yang berwarna biru. Seterusnya kita tengok contoh, raja di sebelah menunjukkan satu objek dan image di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Kalau kita tengok dekat situ, objek A, B dan C yang berwarna biru dan image dia adalah yang berwarna pink tersebut. So, kita boleh dapatkan, kalau kita gariskan titik yang sepadan, kita boleh dapat satu titik yang kita tandakan yang bulat itu. So, seterusnya kita tengok faktor skala dia. Macam mana kita nak dapatkan faktor skala? Okey, garis, okey, jarak di antara A prime kepada B prime, okey. A prime kepada B prime, nilai dia adalah 6, okey. Bahagi A dan B adalah 4. So, 6 bahagi 4, kita akan dapat pemudahkan dia jadi 3/2. So, K adalah lebih besar daripada 1. So, maknanya image adalah lebih besar daripada objek. Itu kesimpulan dia. Dan kita tengok A prime, B prime dan C prime ialah image bagi ABC di bawah satu pembesaran pada pusat negatif 2, negatif 1. Kita tengok di titik yang telah kita gariskan tadi dengan faktor skala 3/2. Tip bestari apabila memerhatikan suatu pembesaran, kita perlu menyatakan pusat pembesaran dan faktor skala. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, faktor skala yang negatif akan menyebabkan pembesaran berlaku di sebelah pusat pembesaran yang bertentangan dengan objek dan imej songsang dihasilkan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Semoga dapat manfaat daripada video ini. Okey, sila subscribe, share dan like channel Cikgu Hafiz Apani. Semoga kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Okay, sekian, terima kasih.